Saya Alia Natasha binti Taruna nombor matrik 98088 akan membentangkan bahagian pengenalan poster. Kesihatan mental pelajar universiti merupakan isu yang penting kerana ia mempengaruhi pencapaian akademik, kesejahteraan emosi dan hubungan sosial. Dari sudut psikologi, ia berkait dengan tekanan akademik, mekanisme daya tindak serta kestabilan emosi individu. Manakala dari sudut sosiologi, kesihatan mental dilihat sebagai refleksi struktur sosial, ekspektasi keluarga, pengaruh rakan sebaya dan peranan institusi pendidikan. Gabungan kedua-dua perspektif ini memberi gambaran holistik tentang cabaran yang dihadapi pelajar serta keperluan strategi sokongan yang menyeluruh. Untuk bahagian metodologi kajian ini mengkaji kesihatan mental dalam kalangan pelajar universiti dari perspektif psikologi dan sosiologi. Dari segi reka bentuk, kami menggunakan pendekatan kuantitatif berbentuk tinjauan atau survei. Seramai 100 orang responden telah dipilih sebagai sampel kajian. Bagi pengumpulan data, semua maklum balas dikumpul secara dalam talian melalui Google Form bagi memudahkan responden dan mempercepatkan proses. Kaedah analisis serta kesahan dan kebolehpercayaan instrumen turut dilaksanakan bagi memastikan data yang diperoleh adalah sah dan konsisten. Saya Durga dan saya akan membentangkan bahagian B, tahap kesihatan mental, perspektif psikologi. Yang pertama, sejauh mana anda merasa tertekan dengan kehidupan universiti? Majoriti pelajar mengalami tekanan sederhana hingga tinggi. Potensi untuk pelajar merasa tertekan adalah sekadar sederhana sebanyak 42%, mengikuti 19% pelajar merasa sangat tertekan dan hanya 3% mengata tidak tertekan. Seterusnya, seberapa kerap anda merasa cemas atau risau berkaitan pelajaran? Dapatan untuk soalan ini menunjukkan sebagai 35% pelajar mengata kadang-kadang. Seramai 22% pelajar menjawab sangat kerap dan peratus yang paling rendah adalah 3% sahaja, iaitu pelajar tidak pernah rasa cemas atau risau berkaitan pelajaran. Seterusnya, apakah punca tekanan yang dihadapi sebagai seorang pelajar? Di dalam kajian kami, sebanyak 45% menyatakan mereka mempunyai masalah kewangan. Di tangga kedua mencatatkan sebanyak 34% iaitu masalah tugasan dan juga peperiksaan. Dan di tangga yang terakhir 18% bersetuju dengan masalah pengurusan masa yang tidak dapat diurus dengan baik, mungkin kerana terlalu sibuk. Yang terakhir sekali, apakah aktiviti yang membantu untuk mengurangkan tekanan sebagai seorang pelajar? Di dalam kajian kami telah mencatatkan sebanyak 40% memilih untuk mendengar muzik apabila menghadapi masalah tekanan, 28% akan berjumpa dengan rakan-rakan atau meluangkan masa di luar. Dan yang terakhir sekali, sebanyak 22% memilih untuk menonton drama. Dan lain-lain seterusnya, kebanyakannya akan meluangkan masa di luar, menonton drama dan sebagainya. Nama saya Magdalene Lohong Robert, nombor matrik saya 101819. Saya akan membentangkan bahagian C iaitu faktor sosiologi. Untuk data yang pertama, kami mengkaji adakah pelajar mempunyai sokongan sosial semasa menghadapi tekanan. So, dari yang apa kita dapat jawapan dari pelajar, mereka mendapat sokongan daripada keluarga seramai 38%, daripada rakan pula 31%, manakala untuk mendapat sokongan daripada pensyarah hanya 15% dan tidak mempunyai sokongan hanya 16%. So, data yang ada pada carta ini menunjukkan pelajar mendapat sokongan yang tinggi daripada ahli keluarga mereka bagi menyokong ketika mereka mengalami tekanan. Untuk data yang kedua pula, sejauh mana persekitaran universiti mempengaruhi kesihatan mental pelajar. So, untuk sangat mempengaruhi pelajar adalah seramai 24%. Bagi mempengaruhi pula hanya 42%.
dan sederhana hanya 24%, manakala kurang mempengaruhi kesihatan mental pelajar hanya 9% dan tidak mempengaruhi hanya 1% sahaja. Bagi persekitaran di universiti, pelajar ini telah mendapat pengaruh yang sangat kuat ketika berada di universiti. Seperti data yang telah dikumpul pelajar menyatakan persekitaran di universiti ini mampu mempengaruhi kehidupan mereka. Jadi seterusnya kita akan beralih kepada data yang ketiga, iaitu adakah anda pernah berbincang tentang masalah mental dengan orang lain? Jadi didapati dekat di data tersebut, terdapat 54% menyatakan bahawa ya dan 46% mengatakan tidak. Hal ini kerana pelajar menyatakan mereka tidak pernah berkongsi atau berbincang dengan orang lain tentang tekanan yang mereka alami, manakala segelintir ada yang berbincang dengan orang yang lain lah. Dan akhir sekali, data yang keempat, iaitu adakah universiti menyediakan sokongan yang mencukupi untuk kesihatan mental pelajar. Jadi data yang didapati dalam Google Form itu menyatakan bahawa dapatan daripada pelajar tentang penyediaan sokongan kepada mereka ketika mengalami tekanan adalah pihak universiti untuk menyediakan sokongan dengan baik dan cukup kuat, dan pelajar telah menyatakan ia cukup mencukupi bagi mereka. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Seterusnya saya akan membentangkan bahagian D, iaitu cadangan bagi meningkatkan kesejahteraan kesihatan mental dalam kalangan pelajar. Antara cadangan yang dikemukakan ialah yang pertama, pelaksanaan kempen dan ceramah kesedaran bagi meningkatkan pengetahuan pelajar tentang isu kesihatan mental. Yang kedua, pelajar juga digalakkan untuk mendapatkan bantuan melalui sesi kaunseling yang disediakan oleh pihak universiti. Yang ketiga, komunikasi yang berkesan antara pihak pelajar dengan pihak universiti juga amat penting untuk mewujudkan kesejahteraan yang memberi sokongan kepada pelajar tersebut. Yang keempat, aktiviti rekreasi dan sukan juga turut disarankan sebagai salah satu kaedah untuk mengurangkan tekanan dan stres dalam kalangan pelajar. Cadangan yang terakhir ialah sokongan keuangan seperti beasiswa dan bantuan keuangan juga dapat membantu meringankan beban pelajar serta secara tidak langsung menyumbang kepada kesejahteraan mental mereka. Saya Stanley bin Bungkias bernomor metrik 101113 ingin membentangkan bahagian kesimpulan. Kesimpulannya, kesihatan mental pelajar universiti berada pada tahap membimbangkan akibat tekanan akademik, masalah keuangan dan pengurusan masa, walaupun pelajar menggunakan pelbagai cara untuk mengatasinya. Faktor sosial seperti sokongan keluarga, rakan, dan persekitaran kampus turut mempengaruhi, namun masih ada pelajar kurang sokongan atau enggan berkongsi karena stigma dan inisiatif universiti yang belum menyeluruh. Oleh itu, universiti perlu memperkukuhkan kaunseling, meningkatkan kesedaran, serta menambah baik beban akademik, di samping pelajar diperkasa dengan kemahiran pengurusan stres dan usaha mengurangkan stigma agar kesejahteraan mental dapat dipelihara melalui kerjasama daripada semua pihak.